Tapi kita kena ingat, ubat psikiatris ni bukan macam Panadol. Panadol, bila kita pening kepala, kita ambil Panadol antifas, setengah jam, hilang pening. Tak, ubat psikiatris ni, dia masuk dalam badan, dia asimilasi dalam darah, dalam sel, dia naik ke otak, dia naturalkan balik dia punya hormon chemical tu. Biasanya dia akan ambil masa efektif 2 minggu. Dan kadang-kadang 3 minggu baru dia dapat rasa ketenangan dan kesan ubat tu. Memang macam tu, ya. Okey, sebab itu dan semasa nak asimilasi dengan ubat tu, ada klien yang sesuai, ada klien tak. Klien tak sesuai ni dia muntah, dia pening, dia rasa migraine, dia rasa mabuk, dia rasa tak selesa, dia rasa tak awang-awangan. Itu proses untuk menyesuaikan diri. Sebab itu ada orang sesuai dengan ubat, ada orang tak sesuai dengan ubat. Dan jika tak boleh juga ubat itu, doktor psikiatris faham, dia sangat memahami. Contohnya kalau orang nak bekerja ataupun pelajar sekolah, pelajar universiti selalu dia ambil ubat ni kan, jadi dia kata dia tak awang-awang, dia mengantuk, dia tak boleh belajar, dia nak study subjek maths, kimia tapi tak boleh study sebab ubat tu menyebabkan dia lemah, mengantuk, ya. Jadi dia kena jumpa balik psikiatris. Dia cakap terus terang, doktor, ubat ini saya dah ambil 2 minggu, 3 minggu, dia jadikan saya lemah, saya mengantuk, saya tak boleh study, saya rasa tak awang-awang, macam terbang, tak pijak di bumi nyata, jadi saya tak boleh belajar. Doktor faham, maka doktor akan cuba tukar ubat yang lain yang lebih bersesuaian ataupun kurangkan dos supaya dia boleh agak hidup keadaan yang normal untuk kerja dan untuk jaga prestasi dia. Okey, jelas okey. Jadi kita dah jelas tentang peranan perubatan dalam psikiatris. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan imbalance chemical dalam otak. Tapi kita kena ingat, yang awal-awal pun saya dah sebut, saya selalu sebut, ubat psikiatris ini dia tidak menyembuhkan sepenuhnya. Dia hanya membantu mengurangkan simptom hallucination, nampak bayang-bayang, dengar suara, rasa orang kat belakang, ketakutan melampau, dada berdebar-debar, tangan shaking. Dia hanya menghilangkan simptom saja. Tetapi yang menyembuhkan sebenarnya adalah perubatan psikiatris itu, dan yang paling menyembuhkan adalah bagaimana dia ubah corak pemikiran dia selesaikan masalah, dia tenangkan diri dia, dia relax dalam tekanan, dia dapat sokongan sosial. Sebab itu yang menghasilkan serotonin, melatonin untuk menyembuhkan. Sebab itu banyak rawatan-rawatan mental health selain daripada ubat-ubatan seperti melukis, seni, senaman, yoga ataupun terapi kerohanian, ya, dan itu, dan CBT, neo CBT, dan macam mana kita terapikan diri sendiri dalam kehidupan seharian, itu lebih menyembuhkan. Dan kalau kita buat itu nombor 1, ya, rawatan tanpa ubat. Tetapi jika kita tak boleh kawal diri kita, dia dah masuk aspek pemikiran, perasaan yang tak terkawal, pemikiran tak boleh kontrol, dan pergi kepada aspek fisiologi, tangan bergetar, jantung berdebar-debar, tak boleh tidur malam, dan kita mula dengan suara, delusion, hallucination untuk cederakan diri, cederakan orang lain, dan ganggu perhubungan. So kita kena ambil ubat untuk betulkan chemical. So kita tak boleh berhentikan ubat serta-merta tanpa psikiatris, sebab dia ada risiko untuk mencederakan diri dia, dia ada risiko untuk mencederakan orang lain. Jadi kalau dia cederakan diri dia, dia cederakan orang lain, sebab dia stop ubat, siapa nak bertanggungjawab? Sebab itu ubat tak boleh stop sewenang-wenangnya bila dah ambil secara konsisten, unless you tahu bahawa you boleh survive tanpa ubat. Dan tapi tetap kena ada pemantauan, ya, tetap kena ada pemantauan, ya.